tak ada bunyi. Bateri habis kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah li sadri. Ista'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran semua kasih kita Allah Ta'ala. Kita sambung fasal bab puasa, fasal ceraian berkaitan dengan ceraian. Habis bab tak habis lagi bab puasa lagi, cuma ceraian. Ceraian seterusnya muka surat 86. Jawi muka surat 28. Ceraian berkaitan dengan ceraian puasa. Beberapa poin penting lah ni. Mari kita tengok boleh habiskan tak bab puasa ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun, bermula orang yang telah nyanyuk dan orang yang sakit. Orang yang telah nyanyuk dan orang yang sakit digabungkan. Tak boleh gabung dua ni sebenarnya. Yang tiada diharap akan sembuhnya. Tiada diharap akan sembuh. Apa? Didoakan mudah-mudahan dia tak sembuh. Ke apa ni? Yang tiada diharap akan sembuhnya. Tak ada harapan. Bahasa kita tak ada harapan. Kalau tiada diharapkan, dengan harapan mudah-mudahan tak sembuh. Mudah-mudahan tak sembuh. Tu diharapkan. Kalau tiada harapan sembuh, barulah yang sakit teruk. Sampai kan sakit tu tak ada harapan ni kalau adatnya nak sembuh. Tapi diharapkan tu jadi tiada diharapkan. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan tak sembuh. Bukan. Nanya kat orang tu. Maksudnya tiada harapan sembuh. Tiada harapan sembuh ni adat aja. Adatnya begitu. Mana tahu nak sembuh tak sembuh. Allah Maha Penyembuh kan. Mana nak tahu. Cuma tengok ni biasa ni penyakit macam ni tak ada harapan sembuh. Macam tu. Orang yang telah nyanyuk ni sebenarnya cerita lain tau. Dia tak boleh gabung sekali. Dan orang yang sakit tiada diharapkan akan sembuhnya apabila tinggal oleh keduanya. Apabila ditinggal oleh keduanya akan puasanya di dalam Ramadan. Dia kena baca satu-satu ni.
Yang pertama, nyanyok dulu. Orang nyanyok, kemudian tinggal puasa. Nyanyok, tengok tahap perinciannya. Nyanyok yang on off, kejap ingat, kejap lupa, kejap nyanyok, kejap tak nyanyok, maka bagi dia wajib puasa ketika dia tak nyanyok. Bila nyanyok tak wajib puasa. Kalau dalam kitab ni kata telah nyanyok, maksudnya memang nyanyok terus lah. Dia jadi macam budak-budak balik, macam bayi balik. Najis tak najis dia tak tahu. Bukan dia tak tahu, tak peduli lah. Biasanya pakai pampers lah ni, pakai diapers lah. Kalau rasa gatal, lambat sikit basuh, dia korek tahi, dia main tahi. Itu biasanya nyanyok tu. Nyanyok, habis nyanyok. Bagi orang macam ni, tak wajib puasa. Bila tak wajib puasa, tak wajib fidyah. Dah puasa pun tak wajib. Macam budak lah. Budak umur 2 tahun, wajib puasa? Tak wajib puasa. Kena bayar fidyah kat dia. Mana kena bayar? Begitulah juga nyanyok. Sebab tu nyanyok ni lain ni. Okay? Fidyah pun tak ada, qada pun tak perlu. Itu bab nyanyok. Dan orang yang sakit tiada diharap akan sembuhnya. Yang ini barulah jawapan kat bawah ni. Dan orang yang sakit yang tiada diharap akan sembuhnya, tak ada harapan sembuh ni ikut adatnya, apabila ditinggal oleh keduanya tadi tu akan puasa dalam bulan Ramadan, maka wajib atas tiap-tiap hari yang ditinggalkan itu satu cupak makanan. Kalau makanan ruji, makanan di tempat itu, satu cupak. Kalau kita beras lah. Daripada yang boleh buat fitrah. Sama juga. Kalau katalah nak bayar fitrah, boleh bayar dengan makanan tadi, ataupun zirak, ataupun biji-bijian tadi, makanan ruji tadi, boleh kalau nak bayar. Yang sama lah, jenis yang sama. Kalau kata kita ni beras, kan kita bayar 4 cupak kan, 1 gantang RM1.80. RM7 bagi 4 lah. Sebab RM7 tu 4 cupak. RM7 tu 4 cupak tu, 1 gantang. Jadi RM7 bahagi 4, RM1.80 lah lebih kurang kan. RM1.8 lebih kurang. Jadi RM1.8 punya beras tadi, 1 cupak tadi, nilai yang sama, itulah boleh dibuat bayar. Bayar dipanggil wajib bayar fidyah. Untuk 1 hari 1 cupak, 30 hari 30 cupak. Dan tiada wajib qada atas keduanya. Tak wajib qada. Siapa ni? Bukan yang nyanyok Yang nyanyok puasa pun tak wajib, qada pun tak wajib, fidyah pun tak wajib. Semua tak wajib. Kalau nyanyok yang tak boleh beza baik buruk dah ni. Ini untuk orang yang sakit tiada diharapkan akan sembuhnya. Apakah sakit yang tak ada harapan sembuh? Antaranya terlalu tua. Dia terlalu tua. Kalau tengok umur dia tu, memang dia tak boleh puasa, tapi akal ada lagi. Yang nyanyok tadi tak ada akal, sebab tu tak wajib puasa, tak wajib qada. Yang ni akal ada, kenal orang lagi. Cuma badan dia tu, mungkin umur 100 tahun ke, badan dia dah tak boleh dah. Duduk saja terbaring, nak berjalan pun tak boleh. Mungkin doktor suruh makan, minum susu setiap berapa jam dan sebagainya. Yang itu, tapi akal ada. Tengok kenal orang lagi, boleh bercakap elok lagi, kenal orang. Maka dalam keadaan tadi, dia nak puasa, tak boleh, mudarat, nak puasa. Maka dibenarkan bagi dia, dah tak boleh puasa, bayar 1 hari 1 cupak, sahaja. Boleh habis je 1 hari, berlalu je 1 Ramadan,
Malam tu bayar terus 1 cupak. 2 tak puasa lagi, 1 cupak lagi. Boleh? Atau kumpul sekali pun bagus juga. Kumpul raya nantilah. Bagus juga. Bayar pula sekali dengan fitrah tu kan. Lagi cantik. Sebab dia senang nak cari pakai miskin. Berapa? 30 cupak lah kalau 30 hari. 20 kilo lebih sikit. 20 kilo setengah. 20.5 kilo kalau kilo. Tak sampai 21 kilo untuk 30 hari. Kalau 29 hari puasa pada tahun itu cukup-cukup ngam-ngam 2 kampik beras yang 10 kilo 10 kilo. Cukup-cukup. Okey. Ni bagi siapa? Bagi orang yang terlalu tua, akal ada lagi, nak puasa dah tak mampu. Ataupun dia tak tua, cuma sakit je. Sakit dia tak ada harapan sembuh. Sakit yang tak ada harapan sembuh ni, mungkin tua, mungkin muda, tak kisahlah. Macam tua tadi. Tua mana ada harapan sembuh, boleh jadi muda balik. Sebab tu dia perlu bayar fidyah je. Contoh dia sakit, saya pernah jumpa orang sakit gastrik. Ni gastrik betul lah. Bukan time bulan puasa je gastrik. Time tu tak gastrik, bukan. Dia memang gastrik. Bila dia tak makan lebih 6 jam, dia kena 5 jam tu kena makan dah. Masuk 6 jam je, dia jadi masalah. Dia punya asid tu. Dia 6 jam. Yang lagi teruk 3 jam kena makan. Makan tak boleh banyak, sikit aja. Memang penyakit macam tu. Habis kalau biar juga, dia akan memberi kesan panas ni, macam-macam kesan dia. Maka dia ada harapan sembuh tak? Cuba makan ubat tak sembuh. Tak ada harapan sembuh. Maka dia tak payah puasa. Tak payah puasa. Bayar je. Tapi dengan syarat lah. Memang tak ada harapan sembuh betul. Tapi rasa gastrik ada harapan sembuh tak? Ada, boleh sembuh. Banyak ubat. Makan sembuh. Dah makan ubat lah. Ada sekarang ni halia bara kan, semua boleh sembuh tu. Sekarang ada. Itu cerita yang tradisional lah. Yang doktor pun ada. Okay? Ini cerita kalau betul lah tak ada harapan sembuh. Fidyah tu Ustaz. Sekarang ni kalau apa ni fitrah, dia ada kategori 7, 14, 21. Tak ada. Sebenarnya okey. Macam nak cakap sebab dia berkaitan dengan ni jabatan. Macam mana? Dia gini. Kalau hukum asal bayar fitrah bukan bergantung kepada apa kita makan. Bukan bergantung kepada apa yang kita makan. Dia bergantung apa yang tempat tu makan. Itu hukum asal. Yang kita ni dah ubah sikit lah. Yang kita ni masa ni, dia macam mana tau? Jika awak makan beras 5% hancur, cap rambutan. Yang lagi tu cap apa nama dah? Cap-cap yang tu lah, tak kisahlah yang tempatan ke import ke, yang 20 dekat 30 ringgit kan, 20 lebih tu kan. Yang susah nak cari tak jumpa tu. Jumpa yang 40 lebih aja dia. Yang subsidi tu tak ada, hilang. Okey? Yang itu kita makan, maka kita bayar yang 7 ringgit kan. Jika kita makan yang mahal sikit, yang wangi, import pula tu, harga dia mahal lagi. Bukan 2 ringgit lebih kurang lah, bukan 2 ringgit. Bukan, dia secupak sekilo kan. 2.7 kilo. 2.7 kilo makna sekilo berapa? 3 ringgit atau 2 ringgit lebih tau. Sekilo kan. 2 ringgit 80 sen. Bukan beras biasa, beras biasa. 2 ringgit 80 sen, 2 ringgit 80 sen ataupun 3 ringgit sekilo. Lebih kurang. Okey. Beras wangi 50. Maknanya 5 ringgit atau lebih sikit, tengoklah. Maka yang itu bayarlah yang 14 lah, satu kepala. 7, 14, 21 Siapa yang makan beras panjang-panjang ni macam mi dah beras dia. Basmati. Tak kisahlah, bah mati, lori mati, kereta mati. Memang mati kereta makan waktu bankrupt. Tak boleh repair, kereta rosak. Mati sungguh. Yang mahal-mahal tu. Maka bayarlah 21 kan. Itu pilihan mengikut apa yang kita makan. Mazhab Syafi'i tak gitu. Mazhab Syafi'i, kita bayar ikut apa yang tempat tu makan. Jadi tempat tu makan, maksud dekat Malaysia ni,
majoriti yang makan banyak ni. Majoriti makan kan yang 5% hancur ni. Yang 28-30 ringgit ni. Yang 1 kilo RM1 apa tadi? RM2. RM2 lebih ni kan, RM2.80 sekilo ni. Satu cupak RM1.80. Dia 4. Kan, lebih kurang tu lah. RM1.80 satu cupak. Kita makan yang tu kan, majoriti. Maka bayar yang tu lah. Sebab kita nak bagi dia makan, maka kita nak makan. Okey lah. Kita pergi ke Afrika. Duduk sana. Bulan Ramadan. Nak kena bayar zakat fitrah. Bayar beras. Bayar dia makan apa? Jagung Jagung sama ke Afrika makan jagung kan? Gandum. Bayar gandum lah. Asal pula bayar beras? Contohlah. Kita gimana lagi? Yang makan jagung ke? Bagaimana makan jagung? Negara mana? Ada makan jagung. Dia tak makan beras-beras ni. Beras dia makan, tapi makan ruji dia jagung. Maka bayar jagung lah. Kalau kita bayar apa yang kita makan, kalau dia tak makan macam mana? Kita nak bagi dia. Dan kalau kita bagi dia yang mahal, kalau dia tak makan macam mana? Contohlah, ada orang tak makan. Jadi sebenarnya yang itu bukan wajib. Sebab tu dia tak wajib kan. Siapa nak pilih 21 boleh pilih ya. Nak pilih 14 boleh pilih. Nak pilih RM7 pun boleh pilih. Tak wajib. Memang tak wajib pun. Yang wajibnya bayar zakat fitrah. Di tempat itu makan macam mana? Itulah kita bagi sebab kita nak bagi orang makan. Jadi tak timbul isu lah. Sama lah juga ini. Jadi nak bayar satu cupak tu untuk satu hari. Beras yang mana? Beras yang orang situ makan. Kawasan tu makan beras macam mana? Itulah nak bagi. Maka samalah kembali balik satu cupak RM1.80 untuk satu hari. Satu hari tinggal. Tu tak, kalau tidak wajib lah tu, diwajibkan. Mana ada tulis wajib? Ada tulis wajib. Berani tulis wajib. Hukum syarak tu cuma dicadangkan ke atau tak tulis apa-apa, dituntut gitu je. Tak ada kata wajib. Okey. Jadi bayar yang boleh buat fitrah, satu cupak satu hari dan tak wajib qada. Tak wajib qada. Tiba-tiba lepas 3-4 tahun duk bayar, sedap duk bayar ni. Setahun bayar 20 kilo, 21 kilo. Setahun tahun depan bayar Ramadan depan tak boleh puasa lagi sebab tak ada harapan sembuh. Lepas 5 tahun sembuh. Sudah. Adakah dia kena qada balik? Tak, kira halal. Untuk tahun itu tak boleh dah, kau dah sembuh. Walaupun sebab tu kata tidak ada harapan sembuh. Walaupun selepas tu sembuh. Okay. Apa lagi yang orang yang biasa tak ada harapan sembuh ni, yang sakit-sakit, yang makan ikut tiup, tu semua tak ada harapan sembuh tu. Ada orang yang sakit jantung. Sakit jantung, dia kena makan ubat. Dia sakit jantung macam ada bateri macam tu kot. Tak tahu, saya tak tahulah. Dia kena makan ubat tu. Bila makan ubat tu baru berjalan jantung dia macam tu lah. Atau baru sempurna jantung dia. Kalau tak makan ubat tu, jantung dia berdegup tidak sekata. Duk-duk-duk-duk. Ya lama. Duk-duk-duk. Oi, risau. Mati boleh risau. Jadi macam mana tu? Dia kena makan ubat setiap apa? Setiap 3 jam, setiap 4 jam. Tak ada harapan sembuh tu. Tak ada harapan sembuh. Ataupun apa-apa penyakit yang tak ada harapan sembuh mengikut adatnya, mengikut kebiasaan. Dan wajib atas segala perempuan. Dan wajib atas segala orang perempuan yang haid. Dan perempuan yang nifas itu tinggal puasanya di dalam bulan Ramadan. Lain macam ayat dia. Wajib tinggal puasa. Setengah kitab dia kata tidak wajib berpuasa. Haid dan nifas tak wajib puasa. Yang ni haid dan nifas wajib tidak puasa. Wajib tidak puasa. Tidak boleh puasa. Yang ni lagi mantap sebenarnya. Kalau tidak wajib puasa, dia boleh jadi macam ni. Tak wajib puasa, nanti tak payah qada. Masa tak wajib puasa? Yang ini wajib tidak puasa. Lain. Wajib tidak puasa dengan tidak wajib puasa. Wajib dia tinggalkan puasanya di dalam bulan Ramadan. Kalau kena pada haid, kalau kena hari itu pada nifas.
Kalau dia puasa juga haram berdosa tak sah, kena qada. Haram berdosa tak sah, kena qada. Memang cari penyakit kalau orang buat ni. Haid tapi puasa juga. Okey. Kalau berapa hari lah. Kena tahu lah buat haid tu maksimum 15 hari, minimum sehari semalam. Macam tu juga nifas. Kena pula bersalin tu lagi 2-3 hari nak masuk bulan Ramadan. Allah. Macam mana tu? Nifas pula 40 hari. Memang penuh. 30 hari tak puasa. Seronok kan? Seronok masa tu. Lepas tu orang lain makan, dia puasa. Boleh. Dalam keadaan orang lain duk makan aja, kita boleh kita terpaksa puasa sampai 30 hari. Susah. Sebab itulah kalau nak kahwin, terbaik adalah bulan Syawal. Lepas Ramadan tu. Kalau kahwin bulan Ramadan, memang tak mengandung lagi ke situ. Tapi takut-takut accident. Accident siang-siang tu 60 hari pula kena puasa, nanti disebut tu. 60 hari kena kafarah dia. Denda. Jadi bulan Ramadan ni jangan duk main lah. Yang jenis break tak makan ni. Yang jenis break makan banyak pengalaman. Itu okey, dia tahu bila nak pakai break angin, bila nak pakai break kaki, bila nak pakai break tangan. Bila-bila dia boleh tahu nak break. Itulah ada pengalaman. Yang baru-baru kahwin, bulan Syaban kahwin. Kalau kahwin bulan Syaban, suami dia pergi luar negara tak apa. Ini bulan Syaban ada duduk. Lepas Syaban Ramadan. Ini kerja gila ini. Bahaya. Dia tak tahu sebab apa jadi gitu. Sebab mak ayah dia, wali dan termasuk lelaki itu sendiri. Perempuan tak ada masalah, lelaki ni. Perempuan hanya kontak sehari je. Lelaki dan mak ayah dia tak pernah jumpa. Kalau macam saya jumpa, saya setakat hidup ni saya jumpa 7 orang dah. 7 atau 8 orang lah. Yang macam mana nak kodok? Kenapa? Accident. Mana tak nampak patah pun bukan accident tu. Macam mana nak buat? Bila kita tengok kesian. Puasa 7, 8, 9, 10 hari, cancel. Cancel tak jadi. Dia kena direct 60 hari. Puasa ada sampai 35 hari, cancel. Kena puasa daripada satu balik. Sebab tak ada hal. Tak boleh ni ada kerja, kena pergi situ, kena pergi sini, main tengah panas, tak larat. Tak apalah, cancel lah. Dah 35 hari pun nak cancel. Terpaksa. Macam mana? Ada 59 hari, cancel. Kena mula daripada satu balik. Itu sakit, dia jatuh. Doktor suruh makan ubat, dia tak nak. Akhir sekali masuk cocok. Sebab dia dah terlalu tak ada air dalam badan dia. Macam mana? Sebab tu kalau nak kahwin, kahwinlah pada bulan Syawal. Bila kahwin bulan Syawal, selepas pada tu katalah sebulan 2 tu mengandung, nanti lebih kurang bulan Rejab tu dapat anak. Bulan Rejab dapat anak. Bila bulan Rejab dapat anak, bulan Syaban habis nifas. Bulan Ramadan boleh puasa. Betul nak kahwin, kahwin dah bulan Syawal. Kalau dah sebelum ni tak kahwin bulan Syawal, kahwin lagi satu untuk bulan Syawal. Tak ada. Okey. Nifas. Perempuan yang nifas itu tinggal puasanya di dalam bulan Ramadan. Habis. Dan harus kena qada ni, yang perempuan ni kena qada. Dan harus bagi orang yang musafir itu tinggal puasa. Harus, maknanya boleh lah. Tadi wajib tinggal puasa, haid nifas. Wajib tinggal puasa, tak boleh langsung puasa. Puasa tak sah, haram, berdosa, kena qada. Dan harus bagi orang yang musafir itu tinggal puasa di dalam bulan Ramadan. Maknanya kalau orang musafir harus, dia boleh pilih. Nak puasa boleh, tak nak puasa pun boleh. Bagi orang yang musafir. Tapi musafir yang macam mana? Jika ada perjalanannya itu, musafir itu panjang. Panjang maksud lebih 2 marhalah. Kalau musafir bawah 2 marhalah, bawah 90 km, tak boleh. Tak boleh apa ni? Tak boleh pilih nak buka puasa ke, nak puasa ke tak boleh. Dia wajib puasa. Kalau lebih 2 marhalah, dia boleh pilih sama ada nak teruskan berpuasa ataupun tidak. Okey, walaupun dia naik kapal terbang.
Kata, oh itu dulu naik unta padang pasir, panas. Sekarang dalam aircon, naik kapal terbang, tak sampai setengah jam dah sampai, tapi lebih 90 km. Dia bukan kira naik apa. Tak sempat nak panah punggung sampai dah. Bukan kira. Kiranya lebih tak 2 marhalah. Lebih 2 marhalah. Boleh kalau tak nak puasa. Okey? Nanti kalau ada kereta api laju tu, nak ada kat sini dengar cerita nak ada kat Kuantan ni. Bila? Isi RL lah. 2026. Boleh siap. Nampak gaya progres tu boleh jadi, boleh jalan ke tak boleh jalan? Terengganu. Siap dah? Boleh kot. Laju kan? Ada 500 km sejam. Melampau. Macam bullet train tu. Dekat Jepun tu. Boleh lajulah juga. Katakanlah naik benda tu dengan aircon, dengan apa, dengan kursi yang empuk. Perjalanan 40 minit, 90 km. Contoh. Alah. Boleh ke tinggal puasa? Tak puasa? Boleh. Dia bukan kira naik apa. Dia bukan kira penat tak penat. Lebih je 2 marhalah, lebih 90 km, boleh. Tak kalau tak nak puasa. Okey? Jika perjalanannya itu panjang, lagi harus perjalanan harus, musafir harus. Apa maksudnya? Seperti bahawa bukan ia perjalanan maksiat. Bukan dia musafir tu kena rompak bank. Kenapa musafir ni? Nak rompak bank. Singgah bila nak rompak bank bulan Ramadan. Maka aku tak berpuasa sebab aku bermusafir. Nak rompak bank, itu tak boleh. Tak boleh. Ataupun nak pergi berzina dan sebagainya, tak boleh lah. Sebab musafir tu musafir maksiat. Ini musafir harus. Macam contoh nak pergi ziarah orang. Macam contoh nak pergi membeli belah. Membeli belah hukumnya harus. Nak pergi tengok keindahan alam, bercuti, harus. Harus tu boleh, tak salah pun. Maka dengan musafir yang bertujuan harus tadi, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, okey, dengan syarat. Dia ada syarat. Syarat dia kena keluar sebelum subuh. Dia kena keluar sebelum subuh. Dia ada 2 masalah kat sini. Kalau dia baru nak musafir pada bulan Ramadan yang dia tak nak puasa ni. Kalau dia nak puasa tak kisah keluar bila-bila pun. Ni kalau aku tak nak puasa ni, kalau aku musafir nanti. Baru nak keluar daripada qaryah, daripada rumah dia, baru nak keluar musafir, dia mesti keluar sebelum subuh. Keluar daripada qaryah dia. Kalau kita kat Pelindung ni, dia kena keluar, dia kena sampai masjid Jamek Berserah tu. Ke sana kalau nak pergi ke arah sana kan, ke Balok tu, dia kena keluar ke situ. Masa dia sampai kat situ baru azan subuh. Baru boleh. Keluar qaryah lah. Kalau ke sini, mana masjid apa ada paling dekat? Kalau ke Kuantan, masjid apa paling dekat dengan masjid Pelindung? Semambu. Di Semambu tu, keluar je Semambu dengan azan masjid Semambu. Okey, boleh. Tengoklah yang sekeliling kita, di masjid Pelindung, sekeliling tu. Masjid yang paling dekat dengan masjid ni. Bukan buat solat Jumaat. Buat solat Jumaat, kata dengar kat bawah tu boleh solat Jumaat dah sekarang kan. Bukan. Yang menama masjid. Solat Jumaat tak kira, dikira masjid. Dia ni masjid qaryah kita, tengok masjid sekeliling. Okey? Jika lebih daripada masjid tu, masa tu baru masuk subuh. Maknanya dia keluar musafir sebelum subuh lah. Tapi kalau di dalam perjalanan baru sampai lorong tu baru, kat kedai burger tu, baru sampai kat luar tu dah azan, tak boleh. Walaupun dah keluar rumah, tak boleh. Sebab tak keluar qaryah. Dia kena pergi ke masjid yang bukan masjid dia. Okey, baru azan ataupun bukan azan. Azan tak penting, yang penting masuk waktu. Okey, masuk waktu, maka namanya dia telah keluar musafir sebelum subuh. Okey, maka dia boleh tidak berpuasa. Dengan syarat perjalanan tu lebih 2 marhalah dan perjalanan tu bukan nak buat maksiat, maka boleh dia tidak berpuasa pada hari itu. Satu. Yang kedua, dia boleh juga yang tak ada kena-mengena dengan subuh. Iaitu, dia pun keluar. Nak pergi mana? Dia nak singgah pergi Cameron Highland 3 hari. Musafir, dia singgah 3 hari. Dia boleh jamak puasa kan kat situ kan, 3 hari kan. Maka dia pun sampai. Bulan Ramadan ni dia sampai. Okay. Dia keluar tu sebelum subuh dah. Maknanya hari tu dapat dah sekali. Okay. Kalau dia keluar lepas subuh, untuk dalam perjalanan tu tak dapat lah hari tu. Sampailah Cameron Highland, lebih 2 marhalah. Jauh berapa ratus kilometer. Okey.
Sampai-sampai untuk hari tu, tengok dia keluar tadi sebelum subuh, maka dia boleh tak puasa pada hari perjalanan tu. Kalau dia keluar selepas subuh tak boleh buka puasa. Dia keluar sebelum subuh boleh buka puasa pada hari itu. Kemudian dia sampai Cameron Highland dan dia nak duduk situ 3 hari atau 2 hari atau sehari. 3 hari ke bawah, 3 hari dan ke bawah. Tak masuk hari masuk dan hari keluar. Sampai-sampai esok tu dah sampai dah ni, petang tu sampai, buka puasa. Kalau dia keluar selepas subuh kena buka puasa sebab dia tak boleh buka puasa kan. Dia tak boleh tak puasa sebab dia keluar selepas subuh. Kalau dia keluar sebelum subuh memang tak buka puasa lah, memang dia tak puasa, dia tak nak puasa kan. Esok tu dia duduk lagi. Esok hari tu kan, hari esok tu, esok tu tak ada subuh-subuh. Dia boleh je tak nak puasa. Esok lagi tak ada subuh-subuh pun, tak nak puasa boleh. Yang kata keluar sebelum subuh ni dalam keadaan dia bermukim di rumah ni, kat rumah untuk keluar, itu yang sebelum subuh. Dah sampai destinasi dia nak duduk pula tak lebih 3 hari, yang itu tak ada subuh-subuh. Jadi kalau dia keluar pukul 8, maka pada hari itu tak boleh dia buka puasa. Sampai dia buka puasa di sana, di destinasi dia. Kemudian esok tu malah bangun sahur, tak apa, sebab dia tak nak puasa. Esok kan lagi tak nak puasa, tak ada masalah. Keluar sebelum subuh lah, engkau keluar pukul 8. Itu semalam punya cerita, memang aku puasa pun. Ini hari ni punya cerita. Kalau hari ni punya cerita, mana boleh duduk hotel, kena keluar sebelum subuh juga. Tak ada. Dia telah berstatus musafir pada ketika itu, maka tak ada kena-mengena lah dengan keluar sebelum subuh. Okay. Cuma tak ada tulis kat sini keluar sebelum subuh. Kan? Bahawa bukan ia perjalanan maksiat. Dan jika ia puasa atas puasa sekalipun, walaupun dia mampu je nak puasa, dia macam tadi lah, dah lah dia naik kapal terbang, naik kereta api laju, mungkin naik kereta sendiri, tak penat pun, sekejap aja perjalanan, pergi pula tempat sejuk, bukannya haus pun, tetap tak nak puasa juga, alright, boleh, tak ada masalah. Betul dia kata, dan jikalau ia kuasa atas puasa sekalipun, walaupun dia mampu untuk puasa sekalipun, dia tak nak puasa, okey, no problem. Dan yang terlebih utama, terlebih afdal bagi orang tadi tu, bahawa ia puasa itu lagi baik. Kalau dia tak ada masalah, tak ada susah, perjalanan dia pun bukannya perjalanan biasa je, boleh tahan lagi, mana lagi baik? Walaupun dia boleh buka puasa, tapi puasa lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu tahu dalam Quran ayat ujung tu, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu tahu puasa tu lebih baik bagi kamu, maka kamu akan puasa. Kalau kamu tahu, kamu akan puasa. Okey? Tapi cuma afdal lah, bukan wajib. Ya? Jika tiada hasil baginya oleh masyaqqah, jika tak susah, tak masyaqqah, tak ada kepayahan, maka berpuasa lagi bagus. Dan orang tak nak puasa, tak boleh halang, sebab dia dibenarkan untuk buka puasa. Itu bagi musafir. Apabila dia musafir dan dia dibenarkan untuk buka puasa dan dia buka puasa, maka dia bolehlah makan. Yalah, dia bolehlah makan. Tak ada kena fidyah lah kalau dia bersetubuh siang Ramadan, tak ada. Sebab dia boleh buka puasa. Okay. Dan malah dia boleh makan pun depan orang. Cuma orang je lah marah gitu je lah. Bukannya haram makan depan orang, tak ada. Dia boleh makan depan orang. Makan sambil jalan, puak. Boleh siang Ramadan. Cuma orang je marah. Sebab aku tak wajib puasa. Sebab aku musafir. Boleh. Cuma kita malu lah. Respect sikit begitulah. Dia suruh hukum, boleh je makan depan orang. Kenapa pula tak boleh? Budak-budak, kenapa boleh makan depan kita? Budak-budak yang umur 2 tahun makan aiskrim, buat. Kenapa kita kata, oi, aku puasa ni? Tak payah cakap. Budak, sebab tak wajib bagi dia puasa. Sama lah juga orang musafir, tak wajib bagi dia puasa, dia boleh buka. Jadi tak ada masalah. Cuma kita segan, kita respect, kan? Dan takut-takut pula, tak tahu kena tangkap. Kena tangkap. Orang ketangkap, lepas tu cek-cek, rupanya memang musafir. Lepas balik, masuklah, tangkaplah kejap. Masuklah van jenazah kejap. Lepas tu tangkap, kena masuk van jenazah. Bagi sedar sikit.
Dan seterusnya. Dan tiada harus bagi orang yang sakit itu tinggal puasa. Orang yang sakit, hukum asal tak boleh tinggal puasa. Tak boleh. Tapi kita biasa dengar, sakit boleh kalau tinggal puasa. Tidak. Salah ayat tu. Ayat yang tepat dia gini. Sakit pun tak boleh tinggal puasa. Melainkan, kecuali. Cantik. Bukannya sakit boleh tinggal puasa. Kecuali. Bukan. Sakit, kalau kita sakit boleh tinggal puasa. Kecuali. Bukan. Sakit tak boleh tinggal puasa. Kecuali. Betul. Ini betul. Maksudnya bila sakit, first kali ayat dia tak boleh tinggal puasa. Itu nombor satu. Sakit je tak boleh tinggal puasa. Kecuali. Ini tak, sakit je boleh tinggal puasa. Kecuali. Ada pula. Sakit tak boleh tinggal puasa dulu. Sakit, tak boleh kena puasa juga. Kecuali apa? Kecuali hasil baginya masyaqqah, kepayahan yang amat sangat dengan puasa. Terlalu susah, terlalu masyaqqah, baru boleh tak puasa. Setakat sakit wajib puasa. Takkanlah sesama, aku sesama tak puasa sebab sakit. Boleh. Aku batuk, tak puasa sebab batuk. Sakit mata, merah mata, tak puasa sebab sakit mata. Apa kena-mengena mata dengan perut? Lepas tu kata sakit tak boleh tinggal puasa. Kecuali kesakitan itu mendatangkan sangat kepayahan sangat, baru boleh tinggal. Baru boleh tinggal. Jadi sakit tak boleh tinggal puasa. Jatuh terselioh, selioh buku lali, tak puasa, sakit. Mana boleh gitu. Sakit tak boleh tinggal puasa, kecuali bersangatan bila dia puasa menyebabkan kesihatan dia terganggu. Dan seterusnya. Dan harus tu boleh pilih. Tinggal puasa itu bagi orang yang bunting. Allah. Bunting terus. Mengandung lah. Orang yang mengandung, perempuan lah. Lelaki yang borai tak boleh. Lelaki yang senang hati maju ke hadapan. Yang maju ke hadapan tu. Yang tu tak boleh. Itu senang hati tu. Walaupun nampak macam ini dah 6 bulan ni. Tak boleh. Besar mana pun tak boleh. Hanya orang perempuan saja. Dan harus tinggal puasa, boleh kalau nak tinggal puasa, bagi orang yang bunting, orang yang mengandung. Dan orang mengandung boleh. Sebab apa boleh? Nanti betul sebab apa. Dan orang yang memberi susu akan kanak-kanak. Bila sebut orang yang memberi susu akan kanak-kanak, dia tak semestinya mak. Mak pun boleh kalau dia ada anak kecil. Bukan mak pun tak apa. Ada orang dulu lah, dia ambil upah menyusu. Malah Nabi kita pun, Halimatus Sa'diyah, asalnya ambil upah menyusu Nabi, asalnya. Tapi sebab ibu Nabi ni tak banyak duit, sikit aja, dia kata tak apalah, kita mari jauh dah. Jauh perjalanan. Dah lah unta Halimatus Sa'diyah kan, dengan suami dia pergi, bang, ini waktu ni kita ramai-ramai Halimatus Sa'diyah. Kita punya apa dia panggil lah? Kita punya kampung lah tu kan. Ramai-ramai akan pergi pada sekian-sekian hari bulan untuk ambil upah menyusu di Mekah sana. Perjalanan tu jauh. Jadi kalau kita pergi ramai-ramai, dan memang begitu caranya, pergi ramai-ramai, beratur je ibu suami isteri, beratur. Kemudian datang yang kaya-kaya ni, yang ada anak kaya-kaya, dia tengok, okey, aku nak dia ni menyusukan anak aku. Nah, menyusu sekali dengan bela. Berapa tahun? 2 tahun kontrak. Berapa bayar? Berapa ribu? Sign kontrak. Orang kaya-kaya je lah. Bagi duduk kampung supaya dia dapat udara yang segar. Nah, bercakap dia bahasa yang elok, bukan cakap merepek, merapu, mencarut. Kau kampung. Dapat makanan yang elok, air belum tercemar dan sebagainya. Jadi dia bagi. Tengok 2 tahun ke 4 tahun ke. Kemudian memang begitu, ambil upah. Jadi Halimatus Sa'diyah ni dengan suami dia pergi naik unta yang kurus. Jadi lambat sampai. Sampai-sampai semua orang dah balik dah. Weh, sorry lah, kita dah dapat anak seorang. Alhamdulillah, rezeki. Dapat, pakai balik. Dia last. Jadi tak ada lah.
Tengok-tengok, alamak. Orang semua dah balik dah. Tapi ada seorang yang orang tak nak ambil sebab miskin, tak ada bapa. Siapa? Nabi kita. Ni mana ni seorang aja. Biasa yang nak menyusul laki bini kena ada, nak bagi anak ataupun laki bini kena ada. Tapi yang ini ada seorang aja. Mana ada ayah? Ayah Nabi mana ada, awal-awal lagi dah wafat kan. Sudah, tak nak ni, mesti miskin. Memang miskin pun. Last kali tak laku. Nabi tak laku. Halimah Sa'diah kata apa? Daripada tak ada kita balik tangan kosong, yang ni pun jadilah. Bila dah pegang je Nabi, tengok aja, oh yang ini free pun tak apa. Tiba-tiba dia mari. Dia mari datang rasa kasih. Ush, sebab tertutup dengan kain. Orang lain tak buka, tengok seorang je, perempuan. Seorang. Mana lelaki? Tak ada. Tak mau. Awal-awal lagi tak mau sebab tak silap tak cukup upah. Berapa tahun ni? 2 tahun. Nak bayar berapa? Mesti miskin. Memang tak ada duit. Okey, sekali balik. Bawa balik unta tadi jalan biasa je. Tahu-tahu sampai lebih awal daripada geng-geng awal tadi. Rupanya laju, kuku punya laju. Nabi dah datang tu. Mulalah Halimah Sa'diah sampai orang lain kemarau. Dia, rumah dia penuh dengan tumbuh-tumbuhan, penuh dengan air. Binatang dia gemuk-gemuk. Susu banyak. Binatang macam kambing yang dibela. Halimah Sa'diah sendiri susu banyak bagi Nabi sebagainya. 2 tahun. Kaya kejap. Yang macam ni tak payah ambil upah pun tak apalah. Bila habis minta lagi 2 tahun. Extend kontrak. Maknya lah, hai, aku lahir-lahir pun tak dapat bermanja dengan anak. Engkau nak tambah lagi. Tak apalah, bagilah kau nak sangat. Sekali masa umur 4 tahun 5 tahun tu lah, 4 tahun lebih kena belah. Kan Jibril datang belah. Anak dia balik, mak cakap kat Halimah Sa'diah, Muhammad kena bunuh. Ya, kena belah. Jibril belah. Anak dia nampak. Anak Halimah Sa'diah, kawan-kawan Nabi. Belah untuk cuci tu kan. Belah. Jibril belah. Tak pakai bius. Belah gitu je. Buat keluar. Jantung basuh. Muhammad kena bunuh. Pergi tengok ada kesan. Kalau bagi kat mak dia balik. Tu dapat kat mak dia balik. Nabi. Dapat kat mak dia balik. Engkau kena kenal saudara mara ayah engkau. Pergi abuak. Kenal. Balik meninggal mak dia pula. Apa jangan cerita tu. Itu nanti Maulidur Rasul nanti. Nak cerita. Kan ada orang ambil menyusu tu. Ada orang sebab dia ada anak lain. Tapi anak dia tu dah agak besar, mungkin 2 tahun ke. Dia tak nak menyusu dah anak dia. Susu ada lagi, dia ambil upah. Jadi orang macam ni boleh ni. Boleh tidak berpuasa. Bukan semestinya anak dia. Janji dia menyusu je. Sebab tu dia suruh ni, orang yang memberi susu akan kanak-kanak. Dia tak kata mak. Siapa-siapa je. Maka boleh dia tidak berpuasa. Sebab kalau dia tak puasa, susu tak ada. Maka boleh untuk tak puasa. Tapi nanti kena qada lah. Ataupun mengandung pun sama juga. Mengandung pun sama. Kalau tak nak puasa, kerana apa tak nak puasa tadi? Apabila takut keduanya tadi, sama ada dia mengandung atau dia bagi susu ke anak tadi, akan kemudaratan atas diri keduanya. Takut-takut mudarat, takut-takut anak tadi atau susu tak ada. Kalau mengandung takut anak tu kecil, tak cukup cm. Kan doktor kan bila scan je, tak cukup cm ni, kena makan banyak sikit. Anak kecil ni kata kan. Biasa doktor macam tu. Tak cukup cm anak. Jadi kena makan. Ni bulan Ramadan pula tak nak puasa. Sebab apa? Sebab dia bimbang dekat anak dia, tak ada masalah. Dia bimbang dekat diri dia pun tak ada masalah. Awak ni kurang zat besi ni. Kena makan sikit kurang zat besi. Maka dia pun makan ubat, makan apa, tak ada masalah. Tapi macam tadilah, kena qada. Okey. Dan wajib qada atas segala mereka itu. Dan wajib qada atas segala mereka itu. Semua tadi wajib qada. Yang sebut tadi semua wajib qada. Yang tak wajib qada, yang sakit tak ada harapan sembuh tadi je tak wajib. Tak wajib qada. Yang sakit tak ada harapan sembuh, bayar fidyah je. Yang sakit yang ada harapan sembuh, tak apa kalau tak nak puasa. Musafir tak apa kalau tak nak puasa. Tapi wajib qada. Dan apabila luput puasa itu atas seseorang dengan tiada uzur. Kalau dia tak puasa tapi bukan sebab uzur, saja je tinggal puasa, maka wajib atasnya qada atas segera. Dengan kadar segera.
tinggal puasa dengan sengaja, lepas habis je bulan Ramadan, masuk je 1 Syawal, tak boleh lagi, 2 Syawal je dia wajib puasa qada. Kalau dia tak puasa qada 2 Syawal, dia berdosa. Dia berdosa. Dah lah tinggal puasa dengan sengaja tanpa uzur, dah berdosa dah. 2 hari bulan Syawal tak puasa, berdosa lagi. 3 hari bulan tak puasa tak qada, berdosa lagi setiap hari. Sampai dia qada. Dia qada setelah 28 tahun berlalu. Allah, berapa puluh ribu hari dia berdosa. Setiap hari dia berdosa. Masuk subuh je tak puasa lagi, berdosa. Tak puasa tu tak qada lah. Masuk subuh je tak qada, berdosa. Cuba bayangkan kalau tak puasa umur 13 dah balik. Umur 53 baru qada. Maknanya setelah 40 tahun. 40 tahun. 1 tahun 354 hari kalau ikut Qamariyah. 354 kali lah. Kali 10 untuk 10 tahun 35,000. 40 tahun. Ya, berapa puluh ribu. Itu untuk sehari. Itu untuk sehari. Dia tak puasa sebulan direct. Pada umur 13 ketika itu dah balik. Sebulan direct. Hari yang kedua tak puasa tu dosa lagi lain. Tambah berpuluh-puluh ribu, ratus ribu setiap hari sampai dia qada. Lepas qada baru berhenti puasa tu. Tanggung lah dosa tu. Sebab dia tinggal tanpa uzur. Dia wajib qada dengan segera. Kecuali dia sakit, tak boleh qada, baru tak berdosa pada hari itu. Bila berapa lama sakit demam apa? Seminggu. Tak berdosa lah seminggu tu. Lepas tu dah elok dah demam, wajib berdosa balik. Nah, ya ni. Kalau orang perempuan time haid tu dia tak qada, tak berdosa lah. Sebab haid memang mana boleh qada. Habis haidnya tak, setiap tahun, setiap hari. Maka apabila luput dengan uzur, dia tak puasa tapi sebab uzur. Apa maksud uzur? Yang tadi lah, dia sakit tapi ada harapan sembuh. Sakit, maka dia boleh kalau tak nak puasa kerana kesusahan dia kalau puasa. Ada uzur lah. Ataupun dia musafir. Bila dia musafir, dia tak puasa. Itu kira uzur lah tu. Okey? Dibenar syarak bagi dia untuk tidak berpuasa. Okey? Maka wajib atasnya qada. Wajib juga qada atas tarakhi. Apa maksud tarakhi? Yakni terdahulu masanya, Maksudnya dia boleh qada bila-bila masa, tak wajib segera. Lambat pun tak apa. Itu maksud tarakhi. Jadi kalau katalah dia tinggal kerana haid memang tak boleh puasa. Maka dia nak qada bila? Dekat Syaban nak masuk Ramadan akan datang tu. Boleh? No problem. Tak ada masalah, panjang tunggu. Ataupun dia kenapa demam teruk sangat, terpaksa makan ubat dan dia tak puasa kerana uzur lah. Dia nak qada bila? Lagi 9 bulan nak qada. No problem. Tak berdosa. Sebab dia tinggal tadi dengan uzur. Dia musafir. 7 hari dia tak puasa kerana dia musafir. Contoh. Maka dia qada bila? Bulan Rejab. 10 bulan dia nak relax, baru nak qada. No problem. Tak berdosa. Yang berdosa, dia tinggal dengan sengaja. Dia sebenarnya sama macam sembahyang. Sembahyang, tinggal dengan sengaja, wajib qada segera. Pukul 6 pagi celak, azan lah. Dah subuh. Tidur dulu. Tidur balik, bangun pukul 8. Bila dia bangun pukul 8 pagi, dia wajib qada segera pukul 8, 8:01 minit. Qada belum lagi, berdosa 82 minit, 83 minit, 84 minit. Belum lagi berdosa. Sebab dia dah bangun pukul 6, dia tidur balik. Maka dia tinggal sembahyang tu dengan sengaja. Lepas tu pukul 9 pagi, dia bangun Otisyana. Berdosa tu, tengah berdosa. Lepas tu pukul 10, pukul 11, berdosa. Selagi tak qada. Sebab dia tinggal tadi dengan sengaja, dengan maksud dia dah jaga dah. Pukul 6, tidur lagi sikit, dia kata. Okey. Tapi kalau dia tidur pukul 4 pagi, lambat dah. Dia jaga pukul 8, tak berdosa. Tapi tidur lewat, dia bukan kira tidur lewat. Tidur dalam waktu, itu baru berdosa. Dia tidur luar waktu, pukul 4.30 baru tidur, tak berdosa.
Sekali bangun pukul 8, tak berdosa. Bila dia nak kena qada? Bila-bila. Janji jangan mati dulu je. Dia boleh qada pukul 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, tak berdosa. Sama je. Sama macam puasa tadi. Dia boleh qada. Nak qada tahun depan boleh? Boleh. Satu syarat aja. Jangan mati lagi. Kalau mati nak qada macam mana? Dia boleh qada. Nampak? Sebab dia tinggal tadi bukan sengaja. Dia tinggal dengan tak sengaja. Maka dia qada, wajib qada tapi bila-bila aja. Dia tinggal puasa tadi bukan sengaja, dia uzur. Malah dia dibenarkan untuk tidak berpuasa. Bila dia qada? Bila-bila. Janji jangan mati. Sama aja tadi. Sama aja sebenarnya. Jadi kita dapat satu kaedah, jika meninggalkan puasa ataupun sembahyang dengan sengaja tanpa uzur, wajib qada segera, selagi tak qada berdosa setiap minit. Okay? Jika dia meninggalkan puasa atau sembahyang tanpa sengaja dengan uzur, maka wajib qada, tapi tak wajib segera. Cuma dia kata ni, dan yang terlebih utama padanya disegerakan. Terlebih utama je, afdal, sunat je, terbaik kalau segera juga. Tapi kalau tak nak segerakan qada tadi, tak ada masalah. Tak wajib segera. Habis. Cukup lah setakat tu. Habis dah. Takkan nak masuk sebelah. Panjang. Masuk akan datang pula fasal baru lagi. Barang siapa meluput akan dia oleh puasa daripada puasa Ramadan dengan uzur, dia tinggalkan puasa dia dengan uzur dan mati. Belum qada dah mati. Macam mana nak buat? Kadang-kadang waris dia tak nak buat apa-apa, waris dia boleh tolong qada untuk dia. Boleh. Ayah meninggal tak puasa, anak tadi boleh puasa untuk ayah. Ada syarat. Ayah pula tak puasa berapa banyak. Ayah tak puasa, tak haji puasa contoh. 50 tahun tak pernah puasa sampai mati. Kalau 50 tahun berapa ribu hari? 1 30 10 tahun 300. 50 tahun 1500 hari. Jam. Tapi ayah dah mati dah ni. Mati-mati pun ayah kita nak kena tolong dia apa yang boleh ayah mampu. Macam mana? Akhir sekali tak apalah, kita pakat-pakat qada. Boleh? Boleh. Anak berapa? Anak 10 orang. Boleh kita ambil mu puasa 15 berapa hari? 1500 tadi. 150 hari. Allah, bunyi pun banyak. Mu puasa 150 hari. Mu 100 sebab 10 orang. 150 orang. Oh, tak apa. Banyak sangat 150 ni. Kita panggil kawan-kawan ayah tak? Telefon dekat telefon ayah tu, ada 100 orang kawan-kawan. Panggil belaka buat tahlil. Lepas tu nak balik tu, kejap. Pakat-pakat mari rasa ada 100 orang, 150 orang ni. Ni nak minta tolong lah sikit ni. Boleh tak? Boleh. Pakat-pakat puasa esok seorang. Seorang sehari. Pakat-pakat puasa. Pakat-pakat puasa. Berapa orang yang datang? 100 orang. Jadi 100 orang puasa terangkat 100 tu. Tapi 1,500 banyak sangat. Buat tahlil besar-besaran. Siap dengan makan tumbang seekor lembu. Ajak 1,500. Kawan ayah ni jenis banyak kawan. Kita jemput macam buat kenduri kahwin. 1,500 orang, lepas tu buat pengumuman. Minta tolong. Kalau dia terima boleh, kalau dia tak terima tak boleh paksa. Minta tolong belaka kat ayah dah. 1,500 tak hari ni. Mampu kami. Kami adik-beradik mampu. Gini, kita nak seorang kawan ayah, kata kawan. Puasa sehari esok dengan niat untuk ayah. Semua ada 1,500 orang. Serentak ni. Serentak 1,500 orang pada hari yang sama. Itu esok. Ini kisah ni. Ni kisah ni. Makan banyak tadi tak? Lembu tumbang seekor ni jangan main. Maka pakat-pakat puasa 1,500 orang, buat grup WhatsApp. Jangan lupa. Sebab kata, okey, done, puasa done. Selamat berjaya puasa. Cukup. Maka ayah tadi, dia punya dosa tadi, dia punya hutang ni terangkat. Ada ke cara lain? Upah boleh tak? Boleh. Upah pun boleh. Ada cara lain nak settle? Boleh cara lain. Ada cara lain. Cara lain adalah nanti. Dia cerita lah nanti akan datang.
pada episod yang seterusnya. Tak nak puasa lah, nak bayar boleh. Bayar saja. Kita bincang. Bayar beras ke apa ke. Ini bagi orang yang dah mati. Kesian kat dia. Kita yang mana boleh tolong lah. Tangguh dulu. Saya tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallah. Astagfirullah. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.